Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan pendahuluan dan latar belakang mengenai penyusuan susu ibu. Wanita merupakan golongan yang mulia sehingga Nabi Muhammad SAW mengangkat martabat kaum mereka. Ini dapat dilihat melalui kepayahan mereka membawa bayi di dalam kandungan selama 9 bulan serta ditambah lagi dengan kesusahan yang dialami mereka sepanjang membesarkan dan menyusukan anak. Walaupun wanita pada masa kini mempunyai kerjaya mereka tersendiri, namun kewajipan dan tanggungjawab mereka di rumah seperti menyusui anak-anak tetap dilakukan. Berdasarkan situasi ini, secara tidak langsung ianya telah menimbulkan pelbagai isu-isu semasa berkaitan hukum dan kesan penyusuan di kalangan masyarakat. Oleh yang demikian, para mufti dan ulama dalam usaha mereka untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan yang timbul telah mewujudkan satu bidang khusus iaitu fiqh semasa, di mana bidang ini akan menjelas dan merungkai segala permasalahan yang timbul dari isu-isu semasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, penyusuan adalah perbuatan menyusui, manakala penyusu pula ialah orang yang menyusui. Penyusuan dari segi bahasa bermaksud menghisap payudara ibu dan minum susunya, manakala dari segi istilah syarak pula ialah susu perempuan yang mengalir masuk ke dalam perut bayi. Mutakhir ini, amalan penyusuan juga menimbulkan banyak isu-isu semasa seperti derma susu, isu penyusuan di tempat awam iaitu public nursing dan juga isu upah penyusuan. Dengan adanya isu-isu berbangkit tersebut telah menjadikan hukum syarak sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman dari semasa ke semasa. Situasi tersebut turut menjadikan fatwa-fatwa berkaitan isu-isu tersebut dan pandangan pakar berkaitan isu ini sentiasa dirujuk. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan. Masyarakat kini sedar bahawa pentingnya aspek penyusuan susu ibu kepada bayi diberikan perhatian secara menyeluruh terutama terhadap perkara yang melibatkan hukum hakam selaras dengan maqasid syariah. Maka kajian ini akan membahaskan 3 topik utama yang sering menjadi permasalahan dalam kalangan masyarakat terutama kepada ibu-ibu, iaitu isu derma susu, isu public nursing dan isu upah penyusuan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan isu yang pertama iaitu isu derma susu. Umumnya aktiviti penerbangan susu di negara barat bukanlah satu perkara ataupun isu yang asing bagi mereka. Bahkan isu penerbangan susu sudah menjadi trend di kalangan ibu-ibu terutama mereka yang mempunyai masalah lebihan susu badan yang mana mungkin disebabkan kematian bayi akibat peramatang ataupun bayi kurang meminum susu. Maka timbullah isu penerbangan susu untuk diberikan terutama kepada ibu-ibu yang kurang susu atau tidak mencukupi disebabkan bayi kerap minum susu. Secara dasarnya, isu penerbangan susu juga dikenali sebagai bank susu. Bank susu ni apa pula? Okey, bank susu ni ialah suatu tempat khusus apabila seorang ibu mempunyai lebihan susu dari pelbagai bangsa, agama dan negara akan mengumpulkan susu ibu asli pada satu tempat penyimpanan yang selamat bagi menjamin keselamatannya. Namun Majlis Persidangan Fiqh Islam Sedunia yang diputuskan ketika Muktabar Islam di Jeddah pada 22 sehingga 28 Disember tahun 1983 telah membincangkan mengenai hukum penubuhan bank susu. Berdasarkan majlis tersebut telah diputuskan bahawa pengharaman menubuhkan bank susu dan sabit juga pengharamannya berkaitan penyusuan dengan susu tersebut. Ijma' telah menetapkan semua kesan yang terjadi berkaitan dengan penyusuan dikira haram sama seperti hubungan keturunan dan nasab. Tujuan utama dalam Islam adalah untuk memelihara nasab daripada percampuran dan keraguan kesan daripada penubuhan bank susu. Perbentangan saya pada kali ini adalah mengenai isu public nursing. Isu public nursing ini adalah merupakan seorang wanita menyusukan bayinya di kawasan umum. Namun pada hari ini masyarakat memandang serong perkara ini. Walau bagaimanapun Islam telah mengiktirafkan perkara ini. Namun Islam sangat mementingkan penjagaan aurat bagi wanita yang menyusukan bayi tersebut. Menurut Isya Al-Fatwa Sinika 140 yang membincangkan mengenai aurat, perbincangan ini adalah menceritakan bahawa menutup aurat ini pada asasnya adalah wajib dan agama Islam sangat menitikkan perkara ini. Kesimpulan daripada isu ini bahawa
wanita yang ingin menyusukan bayinya di kawasan umum adalah dibenarkan, namun haruslah menjaga aurat tersebut. Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan isu upah penyusuan. Apabila disebut mengenai upah penyusuan ini berkaitan dengan situasi di mana seorang wanita itu menyusukan bayi, sama ada bayi tersebut bayinya sendiri ataupun bayi kepada orang lain, dan menerima upah atas penyusuan tersebut. Dan situasi seperti ini berlaku disebabkan beberapa faktor ataupun masalah yang dihadapi oleh ibu kepada bayi tersebut, seperti ibu bayi tersebut kekurangan susu ataupun sakit sehingga tidak mampu memberikan susu yang sempurna kepada anaknya, dan ibu kepada bayi tersebut meninggal dunia. Dan dalam situasi seperti ini, bayi tersebut memerlukan susu badan daripada wanita lain untuk mendapatkan susuan yang sempurna. Dan menurut Al-Khan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhab Syafi'i ada menyebut suami wajib memberikan upah kepada isteri jika si isteri menuntut upah atas penyusuan tersebut dan kadar yang diberikan ialah mengikut adat kebiasaan. Tetapi jika si isteri tidak meminta sebarang upah atas penyusuan tersebut, maka tidak diwajibkan oleh suami untuk memberikan upah tersebut. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan cadangan dema susu. Terdapat 4 cadangan yang dikemukakan. Cadangan pertama ialah pihak kerajaan melaksanakan perekodan data pendema susu ibu dan bayi yang menerima agar dapat mengetahui kepastian ibu susuan dan anak susuan antara satu sama lain. Dalam erti kata lain, tidak timbul percampuran keturunan yang dapat merosakkan nasab keturunan seperti halangan perkahwinan di antara sesama anak susuan dan masalah-masalah lain. Cadangan yang kedua pula ialah pendema susu kepada bayi atau anak susuan adalah daripada ahli kalangan keluarga seperti ibu, saudara dan saudara mara yang terdekat bagi mengelakkan percampuran ibu susuan atau lebih, supaya tidak akan timbul masalah yang boleh menyusahkan masa hadapan anak susuan tersebut. Okey, seterusnya cadangan yang ketiga, penggunaan tabung susu ibu adalah satu sistem yang menghasilkan susu ibu mengikut pendema. Oleh yang demikian, keluarga bayi yang menerima susu tersebut boleh mengenal pasti pendema susu secara dekat. Okey, cadangan yang terakhir ialah menumbuhkan bank susu yang patuh syariah. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahawa pendemaan susu adalah tujuan yang baik dan mulia yang disokong oleh Islam bagi memberikan pertolongan kepada bayi yang pramatang yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Selain itu, beliau juga mengatakan dengan berbuat demikian, wanita yang mendemakan sebahagian air susunya sebagai makanan kepada bayi pramatang akan memperoleh pahala darinya. Seterusnya adalah cadangan public nursing. Apa itu public nursing? Sudah diterangkan sebelum ini, iaitu penyusuan di khalayak umum. Okey, yang pertama, kerajaan harus mengambil inisiatif untuk menubuhkan tempat khusus bagi para ibu yang ingin menyusukan anak, terutamanya berada di tempat awam. Kedua, memakai nursing inner ataupun nursing kamisul yang mempunyai akses di bahagian payudara ataupun areola sahaja. Yang ketiga, digalakkan untuk memakai baju mesra menyusu, iaitu baju nursing friendly. Baju ini biasanya berbutang ataupun bersip di bahagian dada untuk memudahkan akses kepada penyusuan. Yang keempat, menggunakan nursing cover ataupun selendang untuk menutupi dada dari pandangan umum semasa menyusu. Kini yang kelima, yang terakhir ialah para influencer, doktor, ilmuwan ataupun media terutamanya harus meluar-luarkan apa itu public nursing agar isu ini tidak menjadi isu yang janggal di kalangan masyarakat kini. Dengan meluar-luarkan isu public nursing di iklan-iklan TV ataupun di media, surat khabar, media sosial dan sebagainya akan menaik tarafkan mentaliti masyarakat tentang isu public nursing dan menormalisasikan public nursing di masyarakat umum. Kerana kurangnya pendedahan public nursing ini menyebabkan isu public nursing ini menjadi perkara yang aneh ataupun janggal di kalangan masyarakat umum. Jadi cadangan yang terakhir itu merupakan cadangan yang paling perlu dilakukan oleh kerajaan ataupun NGO-NGO agar public nursing ini menjadi isu yang
dinormalisasikan oleh masyarakat kita. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini mengenai cadangan terakhir, iaitu cadangan isu upah penyusuan. Yang pertama, sentiasa memberikan sokongan moral kepada para ibu yang menyusu. Tugas ini meliputi tugas orang-orang yang berada di sekeliling ibu, seperti suami, adik-beradik kepada si ibu dan juga nenek. Mereka perlulah sentiasa memberikan semangat kepada si ibu untuk meneruskan penyusuan kepada anaknya dan menekankan betapa pentingnya susu dan juga khasiat itu kepada bayi. Yang kedua, menyarankan ibu untuk mengambil jumlah kalori dan nutrien yang mencukupi kerana kritikal ibu yang melahirkan anaknya sangatlah lemah serta proses penyusuan boleh membakar 500 kalori sehari. Maka, pengambilan jumlah kalori dan nutrien yang mencukupi amatlah penting untuk memastikan kehidupan ibu sentiasa dalam keadaan sihat. Selain itu, orang-orang yang berada di sekeliling ibu juga perlulah mengambil alih tugas menjaga bayi seperti menukar lampin dan memandikan bayi supaya dapat memberikan ruang untuk si ibu berehat. Perkara ini juga perlu difokuskan supaya emosi ibu sentiasa terjaga dan dapat meneruskan penyusuan kepada bayi. Yang terakhir, seorang suami juga boleh memberikan hadiah kepada isterinya, tidak kiralah dalam apa bentuk sekalipun, sebagai tanda terima kasih dan juga penghargaan kepada isterinya yang sanggup bersengkamata untuk menyusukan anaknya. Secara keseluruhannya, Islam sangat menitik beratkan akhlak dalam penyusuan terutama terhadap hak dan kewajipan seluruh anggota keluarga meliputi ibu, bapa mahupun anak-anak. Penjagaan secara terperinci berkaitan dengan penyusuan susu ibu perlu dimaksimumkan usahanya agar tidak timbul isu pencampuran dan kekeliruan dalam nasab. Berbagai penyidikan dan penyesuaian yang dikemukakan oleh pengkaji, mufti serta beberapa pandangan pakar dari seluruh pelosok dunia berkenaan dengan isu yang dikemukakan iaitu isu derma susu, isu public nursing dan isu upah penyusuan. Maka menjadi suatu kewajipan sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mendalami ilmu serta garis panduan yang ditetapkan terutama yang berkaitan dengan isu wanita, tidak kira lelaki maupun perempuan. Sekian, terima kasih.